Kesimpulan awal, bukan kesimpulan akhir, kesimpulan awal sekali, Ramadan ni dia jadi hebat sebab apa? Sebab satu benda, namanya Al-Quran. Ulama kata, antara cara kita nak tahu amalan kita yang lain-lain ni, yang puasa apa semua ni, diterima ataupun tak, adalah dengan melihat kepada layanan kita kepada Quran. Itu salah satu yang ulama sebut. Sebab Al-Quran ni turun pada bulan Ramadan. Jadi Ramadan ni dia adalah apa orang kata anniversary lah. Ulang tahun penurunan Quran. Hari lahir Quran turun kepada kita hari ni. Jadi hari lahir pun kita buat je kan. Tambahlah hari yang bukan dilahirkan, lagilah kan. Dia sifirnya begitu ulama sebut. Bulan Ramadan, bulan yang berkah, bulan rahmat dan bulan utama. Pahala digandakan, doa diterima. Bulan Lailatul Qadar yang istimewa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bersama dengan saya, Muhammad Hanafi bin Muhammad Zaidi. Panggil Ustaz pun boleh, tak kisah. Panggil bro pun tak apa kan. Okey, baik. InsyaAllah hari ini kita nak bercerita dalam lingkungan cerita tentang lagu yang kita nyanyi awal tadi, iaitu tentang Ramadan. Okey, baik. Betul kata hadis Melayu, tidak kenal maka tidak cinta. Alright, baik. Kita perkenalkan diri dulu. Saya Muhammad Hanafi bin Muhammad Zaidi, muda lagi. Tengok muka memang nampak macam 16. Tapi sebenarnya 13. Okey, baik. Okey, baik. 20-an lah, lingkungan umur 20-an. Menetap di Kuala Lumpur dan sekarang ni bertugas sebagai imam di Masjid Al-Khashi'in Desa Petaling. Dalam masa yang sama juga mengajar di sekolah Kafa Madrasah As-Sabirin Kuala Lumpur. Okey, baik. Sedikitlah latar belakang. Hari ni kita nak cerita tentang Ramadan. Baik, Ramadan yang kita lalui dalam tempoh 12 bulan. 12 bulan dia akan datang sekali setahun. Dalam setahun tu dia akan ada sekali, namanya Ramadan. Okey, baik. Bestnya Ramadan ni apa? Kalau kita buka dalam Al-Quran, Ramadan ni adalah bulan yang satu-satunya Allah sebut ada dalam Al-Quran. Allah tak sebut bulan Rejab. Padahal bulan Rejab tu antara aktiviti yang perkara yang menarik ada dalam Rejab, kan? Ada Isra Mi'raj. Kenapa Allah tak sebut Rabiul Awal? Sebab Rabiul Awal pun perkara yang menariknya kelahiran Rasulullah. Tapi dalam banyak-banyak bulan ni Allah sebut satu bulan, namanya bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dalam surah Al-Baqarah ayat 185. Okey, baik. Hebatnya Ramadan ni sebab dalam bulan Ramadan ada Al-Quran. So kita nak concludekan dekat sini. Nampak? Permulaan terus dapat kepada hujung dia. Kesimpulan awal, bukan kesimpulan akhir, kesimpulan awal sekali, Ramadan ni dia jadi hebat sebab apa? Sebab satu benda, namanya Al-Quran. Okey, baik. Allah menyebut dalam Al-Quran satu bulan namanya Ramadan. Akhirnya bila Allah sebut nama Ramadan ni di dalam Al-Quran, ulama sebut bila dalam Quran yang ada 6236 ayat ni, ada 114 surah ni, ada 30 juzuk ni, bila Allah sebut satu-satu nama, ulama kata kita kena cari kenapa nama tu disebut. Kan? Contoh dalam Al-Quran Allah sebut nama Maryam. Perempuan yang Allah sebut dalam Quran namanya Maryam, ada seorang. Jadi kita kena tengok kenapa Maryam ni Allah sebut dalam Quran. Maryam ni perempuan yang hebat, perempuan yang dijaga kemuliaan, kehormatan. Dan Maryam ni, kata ulama, kalaulah tidak kerana dia tu seorang perempuan, confirm dah Maryam ni akan menjadi seorang rasul. Jadi kita kena semaklah kenapa cerita Maryam ni kan. Okey, Allah sebut lagi dalam Quran cerita tentang Luqman Hakim. Luqman Hakim kan. Kita kena cari kenapa Luqman Hakim ni Allah sebut dalam Quran. Kan? Mana ada peristiwa-peristiwa Allah sebut lagi. Jadi ada beberapa nama Allah sebut, kita kena tengok. Ada beberapa bulan Allah jadikan bulan, kan? Bulan Januari, bulan 1, bulan 2 Februari, bulan 3, bulan 4 tu pun bulan yang Allah jadikan juga. Tapi Allah tak sebut pun bulan-bulan tu. Bulan Muharram pun Allah ciptakan juga, tapi Allah tak sebut pun Muharram.
Bulan Rejab pun Allah cipta, Allah tak sebut pun bulan Rejab. Allah sebut bulan Ramadan. Jadi rupanya dalam Ramadan ni dia ada Al-Quran. Okey, baik. Kita nak cerita tentang Ramadan ni. Jadi kita kenal dulu siapa Ramadan, apa pensyariatan yang ada dalam Ramadan, dan benda-benda yang kita panggil background lah. Background kepada Ramadan. Baik. Ramadan ni dia dah lama ada dah. Tapi belum ada pensyariatan puasa. Okey, baik. Dalam Ramadan, Allah sebut disyariatkan berpuasa di bulan Ramadan. Dan Allah sebut dalam Quran ayat 185 Al-Baqarah tu, jika kamu lihat kedatangan bulan tadi pada bulan Ramadan ni, kamu lihat kedatangan bulan anak bulan, maka falyasum, Allah kata berpuasa. Okey, baik. Pensyariatan dia Ramadan ni, dia disyariatkan berpuasa bermula tahun kedua Hijrah. Bermula tahun kedua Hijrah. Baik. Bila Rasulullah berhijrah? Umur Rasulullah berapa? Baik, kita letak satu timeline. Okey, letak satu timeline. Rasulullah lahir pada tahun gajah. Sebab waktu tu tak ada kalender lagi. Jadi waktu tu ada gajah, peristiwa gajah dia panggil tahun gajah. Ada peristiwa pembinaan semula Kaabah dia panggil tahun pembinaan. Tak ada kalender lagi kan waktu tu. Okey, baik. Jadi bermula tahun gajah tu, Rasulullah lahir. Kemudian sehinggalah 40 tahun kemudian, 40 tahun kemudian, umur Rasulullah 40, diangkat dia menjadi seorang Rasul. Baik. Jadi kadang-kadang timbul soalan tu, orang tanya, habis tu sebelum Rasulullah umur 40 tu, Rasulullah buat apa? Rasulullah sembah berhala tak? Rasulullah semayang ke? Baik. Kita cerita sedikit latar belakang tanah Arab ni, sedikit, keluar sikit pada Ramadan. Baik, tanah Arab ni, dia bermula dengan tangan Nabi Allah Ibrahim dan Ismail. Tanah Mekah tu asalnya kosong, tak ada tanah, kosong, tak ada kehidupan. Bermula tangan Nabi Allah Ismail dan tangan Nabi Allah Ibrahim, akhirnya terbentuk satu kota. Yang tu nanti kita buat satu video khas cerita belakang dia. Cerita pembentukan tanah Arab. Okey, baik. Bermakna tanah ni tadi bermula dengan tangan Ibrahim dan Ismail, bermakna masyarakat yang mula-mula hidup tu hidup dengan agama Nabi Ismail dan Ibrahim. Makna dah ada pensyariatan Islam waktu awal cerita tu, kan? Jadi Rasulullah hidup di tanah Mekah ni, di tanah yang diasaskan oleh Ibrahim dan Ismail alaihi salatu wassalam. Bermakna dia dah tahu dah Allah tu Tuhan. Cuma dah ada sedikit kekufuran bila dia kata Allah tu Tuhan, tapi dalam masa yang sama berhala pun Tuhan. Dia kata Allah tu Tuhan, berhala pun Tuhan. Bermakna ketika itu Rasulullah tidak menyembah berhala, tetapi meneruskan saki baki daripada tinggalan ajaran Nabi Allah Ismail dan Ibrahim. Okey, jadi dah kenal Allah lah, cuma nak dibawa agama ni ke mana? Tak ada hala tuju lagi waktu tu. Sampailah diangkat jadi Rasul umur 40, jelas, tahu aku ni seorang Rasul seperti datuk nenek moyang aku yang mengasalkan tanah ni. Tu cerita awal, umur 40 angkat jadi Rasul. Kemudian selepas umur 40 jadi Rasul, Rasulullah berdakwah secara sembunyi-sembunyi, secara 3 tahun di dalam kota Mekah. Jadi 40, 3 tahun jadi 43. Okey, baik. Umur 43, Rasulullah berdakwah secara terang-terangan. Bermula umur 43. Bila umur 43 secara terang-terangan, sampai 10 tahun. 10 tahun Rasulullah berdakwah secara terang-terangan, barulah Rasulullah berhijrah daripada Mekah pergi ke Madinah. Okey, bila hijrah umur 53, masuk 54 tahun. Tahun pertama. 55 tahun, tahun kedua hijrah. Ketika itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangkan oleh Allah tentang pensyariatan berpuasa di dalam bulan Ramadan. Bila kita sebut Ramadan adalah bulan penurunan Al-Quran. Jadi ulama sebut nak tengok satu orang tu amalan dia diterima ataupun tak dalam bulan Ramadan. Ni keyword ataupun clue yang ulama bagi. Amalan kita yang banyak-banyak bulan Ramadan ni, puasanya, solatnya, sedekahnya, apa lagi, morenya. More tu pun kira amalan tu sebenarnya, kan? Orang Melayu ni tak boleh tinggal more. Orang Melayu benda-benda melibatkan makan ni memang dia tak boleh tinggal. Apa, majlis-majlis kita ni, majlis-majlis selingan sikit lah, kita ni majlis-majlis, kalau ni saya bagi nasihat, kalau majlis kita nak buat majlis bagi ramai orang Melayu dia kena buat makan. Contoh nak buat majlis ceramah perdana, saya nasihatkan jangan buat majlis ceramah perdana. Orang tak ramai datang.
majlis makan perdana. Tengok bersepah orang datang. Ingat kan? Tulis biasa kita buat majlis ceramah perdana, makanan disediakan. Ni kita tukar, kita buat majlis makan perdana, jamuan disediakan. Melempah masjid suruh orang datang. Tapi orang kita memang cukup sukalah makan kan. Cerita bulan Ramadan ni pula. Okey, baik. Ulama kata, kenapa pula dah. Ulama kata antara cara kita nak tahu amalan kita yang lain-lain ni, yang puasa apa semua ni diterima ataupun tak, adalah dengan melihat kepada layanan kita kepada Quran. Itu salah satu yang ulama sebut. Sebab Al-Quran ni turun pada bulan Ramadan. Jadi Ramadan ni dia adalah orang kata anniversary lah. Ulang tahun penurunan Quran. Hari lahir Quran turun kepada kita hari ni. Jadi hari lahir pun kita buat dek je kan. Tambahlah hari yang bukan dilahirkan, lagilah kan. Dia sifirnya begitu ulama sebut. Sebab tu ulama-ulama dahulu kalau masuk sahaja bulan Ramadan, sampai tahap ulama ni dia memberhentikan pengajian-pengajian terlebih dahulu, kerana mereka nak menumpukan kepada pembacaan Quran mereka dalam bulan Ramadan. Bukanlah saya suruh berhenti, tak payah buat kuliah bulan Ramadan. Bukan begitu. Nak bagi itu sampai tahap itu ada sebahagian ulama. Okey, baik. Itu kita nak sebutlah. Lepas tu kalau tengok Imam Syafi'i dalam bulan Ramadan dia mengkhatam Al-Quran satu hari 2 kali. Mengkhatam Al-Quran satu hari 2 kali. Saya ulang, sehari 2 kali. Bukannya sebulan 2 kali. Satu hari 2 kali. Sebulan 30 hari 60 kali dia khatam dengan Al-Quran. Dahsyat kan? Tu ulama-ulama terdahulu. Dia kata, macam tak logik, dia kata. Kita baca Quran satu hari ataupun satu juzuk tu, kalau untuk marhain, macam saya, macam kita semua ni, satu juzuk kita ambil masa lingkungan dalam 40 minit. Lingkungan 30 minit, 40 minit, satu juzuk orang kita. Tapi bila tanya kepada ulama-ulama yang menghafaz Quran, ahli Quran sungguh ni, yang baca Quran sungguh-sungguh, memang mengkhatam Quran ni, yang memang hafaz Quran 30 juzuk ni, mereka membaca Al-Quran seolah-olah membaca suratul Fatihah saja di mulut mereka. Jadi tak mustahil pun kalau mereka nak membaca Al-Quran tu sehari boleh sampai 2 kali khatam. Hari ini Ketua Pengerusi Ulama Quran Sedunia. Boleh Google nama dia siapa. Cuba Google. Ni kerja rumah. Cikgu kan? Asyik kerja rumah je. Google Pengerusi Al-Quran Dunia. Dia kata Al-Quran ni untuk orang yang melazimi Quran, yang mulut dia yatalazzazul bil Quran, bersedap-sedapan dengan Quran ni, dia boleh membaca satu juzuk, menghabiskan satu juzuk dalam lingkungan 15 minit dengan meraihkan semua hukum tajwid. Maknanya dia tak langgar tajwid. Kita kalau baca orang macam kita 15 minit berterabur tengah terbalik tajwid kita kan. Tapi ulama menjaga tajwid 15 minit ke 20 minit satu juzuk. Sejam dapat lingkungan 3 juzuk. Sejam 3 juzuk. Jadi untuk kata dia menghabiskan satu juzuk Al-Quran, 30 juzuk Quran sehari, bukan benda yang mustahil. Allah menyebut di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Qadri, Allah menceritakan tentang Al-Quran yang turun dalam bulan Ramadan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadri wa ma Lailatul Qadri khairun min alf syahr tanazzalul malaa'ikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Shadaqallahul 'azim.
Baik, maksud surah Al-Qadr ini Allah sebut inna anzalnahu fi lailatul qadri. Kami menurunkan Al-Quran pada malam Al-Qadar. Malam Al-Qadar tu dalam bulan apa? Bulan Ramadan lah maksudnya. Wa ma adraka ma lailatul qadri. Allah tanya pula, kamu tahu tak malam Al-Qadar tu apa? Lailatul qadri khairun min alfi syahrin. Malam Al-Qadar ni dia lebih baik daripada 1000 bulan. Cuba ambil kalkulator. 1000 bulan tu bersamaan dengan berapa umur kita? Mana satu rakaat di dalam malam Al-Qadar sama dengan 1000 bulan punya pahala ganjaran. Satu rakaat bersamaan 1000 bulan tadi bersamaan dengan 83 tahun lebih kurang. 83 tahun semayang. Siapa kat sini 83 tahun semayang? Dahsyat. Nak kata betapa hebatnya. Selain daripada fadilat dalam Ramadan Al-Quran, Allah juga selit banyak ni fadilat-fadilat lain yang ada dalam Ramadan ni. Terlalu banyak. Jadi sangatlah rugi. 6 harakat aku sebut sangat tadi tu. Kalau kau rasa tak berapa nak sangat tu, kena tengok lagi sekali lah video ni kan. Okey, baik. Jadi kita nak konklusikan di sini, Ramadan, bulan Al-Quran, bersungguh melayani Al-Quran di dalam bulan Ramadan. Akhirnya mudah-mudahan Ramadan yang kita lazim dengan Quran ni, dia akan jadi bekalan kepada kita untuk kita keluar daripada Ramadan. Kemudian kita meneruskan perjalanan tanpa Ramadan dengan Quran sampai kita jumpa sekali lagi dengan Ramadan. Nampak berpusing-pusing begitu kan? Wallahu ta'ala a'lam bissawab. InsyaAllah kita jumpa lagi pada next video, insyaAllah.